Okey, baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi kitab Lataifut Ta'yid fi Turjumah wa Ta'liq ala Risalati Tauhid li Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Bahasa mudahnya terjemahan dan catatan terhadap Risalah Tauhid. Risalah Tauhid ni ada dua bukunya. Satu buku yang dalam bahasa Jawi lama, iaitu satu sudut perbahasan. Ada pun Risalah Tauhid yang ni daripada Imam Syekh Arsalan Ad-Dimashqi ni, dia berbahaskan tauhid dari sudut yang lebih dalam sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا Ya Allah, lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya muliakan dan saya hormati Wan Hajah Salwa dan seluruh ahli jawatankuasa Raudatul Muslimah Masjid Al-Falah. Yang saya hormati dan saya muliakan para ahli ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita melafazkan betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi keizinan, limpahan kurnia yang begitu sekali bermakna dan bernilai dalam kehidupan kita, iaitu di saat Allah izinkan lagi untuk kita teruskan mencari ilmu, ia sebagai suatu bekalan dalam kita menyempurnakan amal kita. Dan amal kita itu dengan tujuannya ialah untuk menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah, ya kata akaknya dah sebulan lebih saya tak bersama tuan-tuan dan puan-puan di sininya, atas sebab urusan pengajian yang tertangguh 2 tahun sebab COVID, ya, pandemik itu. Jadi kami dapat sambung kembalilah. Grup kaminya ada 10 orang, begitu. Cumanya baru-baru ni kita ada masalah. Kita bahagi 2 grup. Grup pertama pergi dulu, kemudian grup kedua menyusul seminggu selepas tu. Jadi oleh kerana kita ni grup, apa-apa urusan dia tunggu cukup dulu, cukup quorum. Cukup quorum. Jadi saya dengan grup pertamanya pergi awal. Jadi apa-apa urusan tidak boleh diselesaikan kecuali salah satunya urusan visa. Begitulah. Itulah ringkasnya. Jadi menyebabkan hari pertama, hari kami pergi, yang grup pertama ni pergi itu, hari kedua tu dah isi borang visa. Rupa-rupanya visa 2 kali, visa daripada sini nak masuk, kemudian visa nak menetap di sana. Jadi visa tu urusannya sebulan, dia pegang pasport tu. Jadi tak boleh balik, pasport tu dipegang. Ya, kalau pasport tu tak dipegang tu, kita dah balik dah. Itulah sedikit lah menyebabkan saya jadi dia macam apa, terperangkap di sana dekat sebulan. Okeylah, itulah cerita ringkas ya. Masuk Ustaz Dasuki dah. Termasuk Ustaz Dasuki, tapi Ustaz Dasuki tu dia pergi grup kedua. Grup kedua. Jadi dia taklah sampai sebulan lah dia. Gitu. Ingatkah kita boleh Viva terus baru ni? Tapi banyak urusan tak selesai. Hari Isnin nanti Viva online. Isnin nanti. Dua hari lagi lah. Okeylah, tu sedikit itu yang kadang-kadang macam-macam lah dapat maklumat. Okey, baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi kitab Lataifut Ta'yid fi Turjumah wa Ta'liq ala Risalati Tauhid li Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Bahasa mudahnya
terjemahan dan catatan terhadap Risalah Tauhid. Risalah Tauhid ni ada dua bukunya. Satu buku yang dalam bahasa Jawi lama, iaitu satu sudut perbahasan. Ada pun Risalah Tauhid yang ni daripada Imam Syekh Arsalan Ad-Dimashqi ni, dia berbahaskan tauhid dari sudut yang lebih dalam sedikit. Jadi insya-Allah dari segi kalamnya, kalimahnya yang kita akan terjemahkan daripada bahasa Arab itu, dia membawa kita satu langkah ke depan dalam memahami tauhid itu secara hati kita. Bukan sekadar berinteraksi dengan memahami sesuatu itu dengan akal, tetapi lebih cenderung kepada perbahasan rasa di hati dan jiwa kita, insya-Allah. Jadi untuk hari ini muka surat berapa kita yang terakhirnya? Muka surat 9, perenggan yang kedua. Maknanya masih lagi muqaddimah ya. Tak belajar lah lagi kita ni kan. Pendahuluan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, amma ba'd. Baik. Di sininya kita akan baca kitab Syekh Iman Arsalan, tetapi dihurai dahulu secara pendahuluannya oleh Ustazuna Sidi Raja Ahmad Mukhlis. Beliau memperjelaskan kepada kita pada pendahuluan ini. InsyaAllah kita teruskan pada perenggan yang kedua. Baik, proses tersebut perlu kepada bimbingan seorang murabbi yang sempurna. Bimbingan tersebut perlu diambil melalui suhbah kepada para murabbi sufi, iaitu duduk di bawah pentarbiahan murabbi dengan menyerahkan sepenuh diri dalam manhaj pentarbiahan. Baik. Kalau kita nak faham di sininya, kita kena lihat dulu sekejap muka surat 8 tu, perenggan paling bawah tu. Saya kena baca lagi sekali secara ringkas ya. Justru wajar kita hayati suatu perkara penting, iaitu pembaca risalah ini semata-mata tidak membawa kepada penghayatan dan penterjemahan isinya ke dalam diri kita, kerana tauhid cinta ini adalah suatu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sesiapa yang beli buku ni dan dia baca semata-mata dia baca, tidak ada suatu bimbingan syarahannya, tidak ada satu bimbingan pentarbiahannya, maka dia sekadar tidak akan ke mana-mana. Macam kita baca surat cinta lah kan. Tu tauhid yang ni kita nak bahas tauhid cinta. Pernah baca surat cinta? Baca tanpa ada rasa cinta macam mana? Kita pinjam surat cinta kawan kita. Pernah pinjam? Kecuri-curi baca? Tak pernah. Zaman-zaman muda dulu lah kan. Saya zaman dulu, saya ni diminta. Saya kesini. Tidak ke sini. Saya dulunya masa di sekolah Ma'had dulu, ada kawan saya tu bercinta. Ni cerita ringkas saya. Saya bukan bercinta, saya tukang tulis surat cinta. Surat je lah. Sebab masa tu tulisan saya tu agak cantik sikit. Jadi dia nak suruh tulisan yang dia hantar tu. Jadi masa saya tulis surat cinta tu, saya tak ada apa-apa rasa. Dia suruh tulis apa? Dia bukan main lagi, dengan wajah yang cerianya, senyumnya tak berhenti. Kan? Maknanya padahal kita yang tulis, tapi kita tulis kita tak ada rasa apa-apa. Apa maksudnya? Maksudnya di sana ada sesuatu. Yang di sini dalam bab ni pula, kalau semata-mata kita beli buku ni kemudian kita baca, maka kita tidak akan rasa apa-apa. Kerana tauhid cintanya adalah suatu anugerah daripada Allah. Dan Allah Ta'ala ni menganugerahkan kepada kita perasaan mengesahkan Allah dengan penuh rasa cinta. Boleh faham insya-Allah ya? Kita ni kadang-kadang kita berinteraksi dengan Allah sebagai apa? Kalau kita sekadar sebagai orang yang terpaksa. Sebab apa? Sebab kalau tak ikut perintah Allah, apa jadi? Akan dihukum oleh Allah. Kalau tak taat kepada Allah, susah nak dapat syurga Allah. Tetapi ada orang di luar sana, ni dia kadang-kadang bab ni ada setengah orang salah faham. Jangan salah faham, tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah faham. Siapa tak nak syurga? Tak ada yang tak nak syurga. Solat itu untuk apa? Untuk ke syurga. Ni jangan menafikan benda tu, tidak pernah dinafikan. Betul ya? Puan kahwin dengan suami puan. Puan nak apa? Nak rumah lah kan? Ke nak suami?
Suami tanpa rumah. Tak mungkin. Ya, saya tak apa, I kahwin dengan you, I duduk bawah pokok pun tak apa. Ish, ini orang tak apa, tak rasional lah. Cinta-cinta juga, tapi rumah mesti. Sama juga kita dengan Allah. Kita solat kerana Allah. Kita baca Quran kerana Allah. Tapi Allah nak bagi pahala, kita nak tak? Sudah tentu. Dengan pahala itu membawa kita ke syurga, nak masuk tak? Sudah tentu. Jadi cumanya, lain sedikit di antara orang yang kahwin kerana nak rumah, kahwin kerana nak kenderaan, tetapi kahwin kerana nak suami. Betul ya? Diam aja. Kerana kalau kita kahwin kerana cinta pada suami, rumah dan keretanya sudah tentu. Betul? Tapi kalau kita kahwin dengan seorang lelaki hanya kerana rumahnya, hanya kerana jawatannya, hanya kerana kekayaan dan apa lagi, apa-apa je lah. Tapi satu hari nanti kalau dia sedar itulah hakikat kehendak kita pada dirinya, mungkin dia tinggalkan kita. Dan segala-gala kita akan merasa kehilangan, dan kita mungkin akan hilang. Okay, begitulah Allah Ta'ala. Ya, berapa ramai orang yang mengejar sesuatu pada Allah, maka dia sudah tidak ikhlas dengan Allah. Sebab itulah sembahyang itu usalli lillah, nawaitu sauma ghadin lillah, bukan lis sawab lil ajar. Bukan. Kenapa diniat begitu? Supaya hati kita kepada Allah. Tapi kalau dah hati kita dengan Allah, Allah juga dengan kita, tak payah ceritalah, segala-gala Allah akan kurniakan kepada kita. Begitulah mentauhidkan Allah. Ya, bukan kerana keterpaksaan. Kalau tidak, aku jadi orang yang syirik kepada Allah, aku mesti bertauhid. Tidak semata-mata itu. Mungkin itu orang awam, macam orang tuan-tuan dan puan-puan ni dah mengaji tiap-tiap pagi ni kan. Bawalah diri selangkah ke depan. Boleh ya? Boleh, insya-Allah. Tetapi perkara ini bukan mudah, tetapi perkara ini adalah merupakan suatu anugerah daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki olehnya. Bahkan jalan untuk mencapainya sebagaimana disebut oleh para ulama murabbi sufi adalah melalui proses takhalli. Yang inilah, proses inilah perlu kepada seorang murabbi. Ya, murabbi apa makna murabbi? Pembimbing. Macam mana nak sampai ke tahap tauhid, cinta kepada Allah, mengesakan Allah, ya, mengabdikan diri kepada Allah, bukan kerana sesuatu yang kita nak dapat pada sisi Allah, tapi kerana semata-mata kerana Allah, tanpa menafikan sesuatu yang lain. Saya ulang banyak kali, ya, sebab saya duk tengok dalam YouTube, duk tengok dalam komen-komen, ada juga ustaz yang tak faham bila mana kita cakap bahawa beribadah bukan kerana syurga tetapi kerana Allah. Dia kata menafikan syariat. Tidak, ya, macam kita sebut tadi lah kan, tak payah ulang lagi sekali lah ya. Tapi saya alhamdulillah, saya suka kat sini ni, salah satunya dia cepat faham. Ya, betul, saya cakap banyak kali dah. Ada tempat memang kita pergi sampai sekarang tak faham. Betul. Ya, dia faham ni kita rasa. Macam kita dengan anak-anak kan. Kita cakap dengan anak kita boleh rasa tak anak tu faham? Ya, kadang-kadang kita sendiri rasa anak kita tak faham. Kalau kita tanya, faham tak ni mama cakap ni? Kenapa kita tanya soalan itu? Sebab kita nampak riak mukanya macam tak faham. Betul? Sama lah sini pun. Kita nampak alhamdulillah faham. Tapi di luar sana rupanya ada juga orang yang tidak faham bicara. Sebab tu kadang-kadang bagus juga kita mengaji bahasa. Ya, bahasa, bagaimana berbahasa, bagaimana berbicara, berinteraksi dengan bahasa-bahasa yang berbeza untuk membawa diri kita satu langkah dalam menyelami makna rasa dalam berinteraksi dengan Allah. Jadi kata di sininya, iaitu melalui proses takhalli. Apa makna takhalli? Penyucian jiwa daripada segala sifat tercela. Jadi kalau kita nak rasa tauhid, mengesahkan Allah dengan penuh rasa cinta, mengabdikan diri kepada Allah dengan penuh rasa cinta, pertama kita kena bersihkan benda-benda yang kotor dalam hati kita ni. Ada lagi tak hasad? Ada lagi tak riak? Ada lagi tak sombong, takabur? Kena buang semua sekali. Ya, ada lagi tak rasa buruk sangka pada orang? Ada lagi tak rasa bangga diri, rasa hebat diri? Kalau masih lagi ada, tolong buat penyucian jiwa. Ya, carilah guru-guru, belajarlah ilmu tasawuf, ya, ilmu penyucian jiwa daripada murabbi mursyid, ya, supaya itu. Kemudian bila mana jiwa kita dah orang panggil apa? Suci dan bersih daripada sifat tercela, kena lalui satu proses yang kedua, iaitu tahalli. Kita hiasi balik jiwa kita dengan sifat terpuji. Letak dalam hati ikhlas, ya, jujur, rendah diri, tawaduk dan sebagainya. Kena letak di situ.
ikhlas dan sebagainya. Ianya memerlukan kepada proses mujahadah. Walau bagaimanapun, setelah kita nak dapat kedua-dua tadi, takhalli dan tahalli ni selalu duduk dengar kan? Takhalli ni kita bersihkan segala apa yang buruk dalam hati kita. Yalah, kadang-kadang dia datang. Dia datang. Ada datang lagi tak rasa baik juga aku ni? Ada rasa? Tak ada. Ya. Dia kadang-kadang orang ni dia rasa berbeza. Kadang-kadang dia rasa dia baik, kadang-kadang dia rasa hebat. Dia tak rasa baik, tapi hebat juga aku ni. Tak rasa juga. Oi, baguslah. Kadang-kadang rasa pemurah juga saya ni. Tak benar? Kalau macam tu baguslah. Kalau dah tak ada yang tu, kena letak dalam hati kita ikhlas, tawaduk dan sebagainya. Tapi dua-dua perkara tersebut perlu kepada mujahadah. Apa makna mujahadah? Melawan hawa nafsu yang buruk. Mujahadah ni bersungguh-sungguh lawan nafsu. Kerana apa? Kerana kadang-kadang benda tu dibawa oleh, kalau diri kita sejujurnya, memang kita tak akan rasa kita baik. Tapi nafsu itu. Cuba bangun malam tiap-tiap malam. Yang tak rasa baik tu sebab bangun jarang-jarang kan. Kalau baca Quran satu juzuk satu hari, bangun tiap-tiap malam, siangnya puasa pula, sampai satu masa kita akan rasa hebat juga aku ni. Betul, dia datang bisikan. Mungkin datangnya daripada syaitan, atau mungkin datang daripada nafsu. Ya, sebab dia panggil al-khawatir. Apa makna khawatir? Lintasan-lintasan yang akan datang dalam diri kita. Maka benda begini perlu kita mujahadah. Dan pendidikan jiwa. Kena ada pendidikan jiwa, iaitu tarbiyah rohaniyah, sehingga mencapai tahap nafsul mutmainnah atau jiwa yang tenang. Kita ni paling-paling rendah kedudukan kita kena sampai kepada nafsu mutmainnah. Nafsu ni kan kita pernah sebut, nafsu yang paling bawah sekali, yang membahayakan sangat-sangat diri kita dan tak akan ke syurga kita kalau kita bertahan dengan nafsu ini, iaitu nafsu ammarah bisu. Biasanya disebut ammarah bisu. Nafsu yang sentiasa menyuruh kita buat jahat. Adalah dia nampak sesuatu, dia dengar sesuatu, ada benda lah yang akan dia buat sesuatu jahat, benda-benda jahat. Kemudian nafsu tahap yang kedua, bawa diri kita, ya, kalau kita dah belajar, dah faham, dia panggil nafsu lawamah. Ya, nafsu lawamah ni nafsu yang kalau nak tahu, dia dah mula cela diri dia kalau dia buat sesuatu yang buruk. Tuan-tuan apa-apa pernah tak rasa? Kadang-kadang kita kata kat orang, akhir sekali kita fikir balik, kenapa aku cakap gitu kat orang, ya? Tak baguslah aku ni. Dia rasa dia cela diri dia sendiri. Bila mana dia dah mula mencela diri dia sendiri terhadap sesuatu keburukan yang dia buat, itu nafsu dia dah naik tahap kedua, dinamakan lawamah. Nafsu tahap ketiga lagi, dah lama-lama begitu dia dah tak suka dah buat benda buruk, bahkan dia rasa tak selesa dah, bahkan dia marah-marah pada diri dia sendiri. Ya, kenapa aku mengumpat, ya? Apa masalah aku, ya? Kenapa aku duk buat dosa lagi, ya? Dia dah mula rasa tu lawamah. Dah naik tahap kedua. Itu pun tak cukup selamat untuk kita masuk syurga. Kemudian dia naik tahap mulhimah ataupun mulhamah. Boleh baca dua. Baca mulhimah pun boleh, mulhamah pun boleh, iaitu dia dah mula mendapat ilham yang baik-baik, ya, sentiasa datang dalam hati dia nak buat benda baik, ya. Yang tu. Kemudian naik tahap yang inilah, yang mencapai tahap yang keempat ni, nafsul mutmainnah. Dia dah tenang dengan keadaan perintah-perintah Allah, dah rasa seronok dengan belajar, rasa seronok dengan bangun malam, rasa tenang bila mana dia buat baik. Dan dia tidak ada lagi kecenderungan untuk buat benda-benda jahat, benda-benda buruk. Ya, jarang sangat dah terlintas, ya, dalam hati dia ni, dia dah mula tenang. Maka nafsu inilah bermulanya dia akan menjadi ahli syurga Allah. Doalah tuan-tuan dan puan-puan, doa, ya Allah, Kau jadikanlah nafsu aku adalah nafsul mutmainnah, ya Allah. Harap pada aku, ya Allah, dah umur 60 dah, ya Allah. Ya, kejap mutmainnah, kejap tak mutmainnah. Ya ke? Dah tenang dah sekarang ni. Tenang, orang cakap apa kat kita pun relax. Kan? Sekarang ni yang paling penting dalam hidup kita akhir-akhir ni kan, kita nak apa? Nak tenang. Ya, ikut orang lah nak cakap apa kat kita, lantak dia lah kita cakapkan. Dia bagi kat dia lah. Kalau nak berebut apa-apa tak payah berebut lah, ya. Apa yang ada kat kita ni pun dah cukup banyak dah. Ni dia dah mula tenang. Tapi ada orang ni, ya, masih lagi dalam keadaan, ya, rasa nak buat jahat walaupun dah 60 umur dia, rasa nak mengumpat tak berhenti lagi. Ni bahaya dalam hidup dia. Okey, yang ni lah
Jadi proses, tu di situ kalau proses tadi. Proses apa? Proses takhalli. Proses tahalli. Perlu kepada bimbingan seorang murabbi yang sempurna. Apa makna murabbi? Seorang pembimbing, pendidik. Yang melalui bimbingan daripada gurunya sebelum daripada ini. Bimbingan tersebut perlu diambil melalui suhbah. Ya, macam mana nak dapat bimbingan? Ya, melalui suhbah. Apa makna suhbah? Bersahabat kepada para murabbi sufi. Murabbi sufi ni sandaran kepada orang-orang yang belajar ilmu tasawuf. Orang yang belajar ilmu tasawuf, apa makna ilmu tasawuf? Ilmu penyucian jiwa. Maka bila mana jiwa dia suci dan bersih daripada sifat-sifat yang kotor tadi, sudah tidak ada lagi riak dalam diri dia, sombong dalam diri dia, ya tidak ada lagi, ya maka ketika itu dia digelar seorang murabbi sufi. Maka murabbi sufi inilah yang kita perlu kepada bimbingan mereka, supaya mereka membimbing pula hati dan jiwa kita ya sebagaimana hati dan jiwa mereka. Benda ni bukan mudah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab tu dalam bahasa Arab, saya banyak kali dah ulang ya, dalam bahasa Arab ni dia ada mudarris, dia ada guru yang mengajar membaca, menulis, mengira, dia ada muallim, guru yang memberi mengajar kita ilmu, duduk dengan dia bertambah-tambah ilmu kita. Tetapi ada guru yang murabbi, guru yang mendidik. Kita duduk dengan dia bukan setakat ilmu kita bertambah, ilmu kita makin dalam, tetapi akhlak kita makin baik, adab kita makin sempurna. Itu murabbi. Kemudian dia ada lagi mursyid. Ada tinggi lagi mursyid. Mursyid ni dia bukan setakat mendidik kita, tetapi menjaga kerohanian kita dengan Allah, hati dan jiwa kita dengan Allah. Ya, kita duduk dengan dia, dia sentiasa bicara tentang Allah dan Rasul, menyebabkan bertambah-tambah cinta dan rindu kita kepada Allah dan Rasul. Ya, bertambah-tambah rasa hati dan jiwa kita ingin dekat dengan Allah dan Rasul. Ni orang begini ni kita kena ada guru-guru ni. Kita dah lepasi, dah pandai membaca, menulis kan. Dulu mengaji sekolah rendah. Kita pun dah duduk dalam majlis ilmu, hampir setiap pagi kita duduk dalam majlis ilmu. Maka kita perlu dua lagi, murabbi yang sentiasa mengingatkan kepada kita akhlak-akhlak yang mulia dan membuang daripada diri kita akhlak-akhlak yang tercela. Dan satu lagi, guru yang kemuncaknya membimbing kerohanian kita. Tetapi guru ni dia bukan sebarangan. Dia juga kena ada murabbi mursyid. Ya, dia tak boleh dia tiba-tiba dia jadi murabbi, tak. Ya, dia mesti berguru dan berada di bawah bimbingan seorang murabbi mursyid. Barulah dia ni boleh jadi guru yang murabbi mursyid. Itu pun kalau diiktiraf oleh guru dia. Ya, sebab murabbi mursyid ni guru dia akan lihat. Sebab kadang-kadang ratusan murid dia ni mungkin dia pilih 5 orang sahaja di kalangan anak murid dia yang layak untuk berada pada murabbi mursyid. Kalau dalam istilah ilmu tasawuf dia panggil khalifah. Murabbi mursyid, di bawah tu dah ada khalifah. Apa makna khalifah? Pengganti dia di saat dia tiada nanti. Macam Rasulullah kan, Rasulullah Nabi dan Rasul. Bila mana Rasulullah wafat, bawah tu ada khalifah. Ada berapa khalifah? Katanya ada 4 yang utama. Ya, ada kata 5. Sayyidina Umar Abdul Aziz seorang lagi. Tapi ada setengah dalam sebuah kitab, semua sahabat-sahabat Nabi itu adalah khalifah yang Nabi tinggalkan sebagai pengganti-pengganti untuk membimbing umat, mentarbiah umat. Sebab tu ada yang pergi ke Andalus, ya, Spanyol, ada yang pergi ke China, ada yang pergi ke mana? Ke Mesir dan sebagainya, ke Syam dan sebagainya. Ya, kerana mengganti Nabi sebagai pembimbing umat. Okey, insya-Allah ya. Okey, teruskan lagi ni. Kita ni masih pendahuluan ni. Pun begitu risalah ini sebagai penaik semangat kepada kita sebagai salikin. Apa makna salikin ni istilah ya? Kalau istilah tu tolong catat sikitlah dia punya maksud dia. Salik, orang yang berjalan menuju Allah. Atau dengan kata lain, orang yang berjalan untuk mengenal Allah. Itu salik. Kalau salikin, itu perkataan ramai. Ada ya dengan nun, tapi itu I dengan N tu kan. Ada ya dengan nun. Mana-mana perkataan dalam bahasa Arab, di akhirnya ada ya dengan nun, atau waw dengan nun, atau alif dengan ta, itu menunjukkan ramai. Tapi tak nampak dah di situ sebab tulisannya Rumi. Tapi dia letak I, huruf I itu dia letak macam apa, palang ke atas tu. Tu maknanya ada ya kat situ. Okey ya, sebagai salikin. Siapakah salikin? Iaitu orang yang berjalan menuju Allah. Dia dalam perjalanan menuju Allah ni ada 2. Satu dengan jasad, satu dengan roh. Jasad ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati itulah berakhirnya jasad. Tapi roh tidak. Ya, roh akan terus berjalan untuk bertemu dengan Allah di akhirat. Kemudian diganti dengan jasad yang lain. Dipanggil jasad ukhrawi. Yang kita ada sekarang ni jasad duniawi. Ni jasad duniawi, jasad dunia. Ya. Yang ni jagalah takat mana pun sampai masa dia berkedut.
Yang ni yang kita dah mula dah. Ke dah lama? Dah lama kan? Ni memang rambut ni letaklah apa pun, shampoo apa pun, lama-lama dia keluar putih juga. Cuma ada sekarang shampoo yang dia jadi hitam balik. Baru tadi saya nampak. Duk tengok-tengok keluar iklan. Iklan pula, iklan shampoo, pakai shampoo tu dia jadi hitam. Tengoklah, saya tak nak komen banyak tapi sekadar nak bagi tahu. Ya. Tapi walau bagaimanapun dia akan berubah. Kenapa? Kerana sifat dunia itu berubah. Sebab tu jangan tanya banyak soalan. Kenapa saya dulu begini Ustaz, tapi kenapa sekarang ni macam ni? Ya kenapa dulu, kenapa tak? Itulah dunia jawapan dia. Orang ni kalau tak pernah sedih, itu bukan dunia. Dia ada waktu sedih, dia ada waktu gembira. Dia ada waktu sakit, dia ada waktu sihat. Itulah dunia. Sebab tu yang sihat yang ada sekarang ni kan, jangan terlalu seronok sangat. Tapi kalau sakit sekarang ni, jangan terlalu sedih sangat. Saya selalu sakit lah Ustaz. Jangan sedih sangat, akan sampai satu masa kita akan sihat. Sihat tu pula sihat selama-lama. Di mana? Di akhirat nanti. Kenapa ketawa pula? Kerana akhirat ni tak ada perubahan. Bila dah akhir dah tak ada dah kekal. Tapi jasad yang ada ni dah tak ada. Kecuali kita hafal Quran, kita macam Syahid tu, kita lain lah. Tapi kalau saya macam kita semua ramai-ramai yang tak hafiz Quran ni, jasad yang ada ni, jasad duniawi ni, dia akan hancur. Sampai ke akhirat diganti dengan jasad ukhrawi. Jasad ukhrawi ni dia tak akan berubah dah. Kalau umur dia 30 selama-lamanya. Dia katanya antara umur 30 hingga 35. Wallahualam. Ada kata, tapi tidak lebih sampai kepada 40, tidaklah. Jadi saya maklumkan bahawa untuk kita nak kata apa, tambah semangat kita semua dalam berjalan menuju Allah, dalam berjalan mengenal Allah, terutama mengenal Allah dengan roh kita, bukan dengan jasad kita. Ya, kerana diri kita yang sebenarnya adalah roh, kan, diri kita yang sebenar-benarnya. Manusia ni kenapa dia mulia nak banding dengan makhluk lain? Sebab hakikat dirinya itu adalah tidak sebagaimana makhluk lain. Dia kekal. Makhluk lain akan hancur. Binatang, tumbuh-tumbuhan, semua akan hancur dan binasa. Termasuklah kita kata langit yang begini kukuh, gunung ganang yang begitu sekali hebat pun akan hancur. Tetapi manusia tidak hilang, tidak hancur. Manusia yang mana? Diri dalam dia, roh dia. Okey ya? Itu kehebatan manusia. Sebab itulah roh inilah yang layak, yang mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah. Sebab tu kita belajar sekarang ni. Sebenarnya kita belajar kalau kita sekadar bergantung kepada akal kita, ya, maka akal kita terbatas. Tapi kalau roh kita tidak terbatas. Ya, sebab tu kadang-kadang kita tidur, kita mimpi sampai ke mana? Sampai ke Mekah. Itu kehebatan roh. Ya, kadang-kadang kita mimpi duduk baca Quran. Ya, mulut kita tutup kan? Tutup, mata kita pejam. Tapi roh kita beribadah solat. Itu kehebatan roh. Sebab tu kalau boleh sebelum tidur tolong ambil wudu. Ya, kerana roh akan solat. Tapi kalau tak ada wudu, dia tak benda baca-baca apa, roh sekadar duduk di kepala kita tunggu tuan dia bangun. Itu kata ulama. Boleh insya-Allah ya? Okey, cepatkan sikit ni, nanti lambat ni. Iaitu orang yang berjalan menuju Allah agar terus tinggi semangat dalam berjalan menuju Allah. Kerana kemuncak tauhid yang tinggi ada di hadapan perjalananmu. Walaupun jalannya berliku-liku dan penuh onak cabaran. Ni tak payah baca. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla memberi kefahaman dan penghayatan kepada kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini satu doa. Ya, semoga Allah memberi kefahaman. Ya, sebab tu kita doa awal-awal pengajian kita tadi, Allah marzuqnal fahma wal ilma. Ya Allah, rezekikan kepada kami faham. Ya, ustaz tak boleh bagi faham. Dan kita sendiri pun sebijak mana pun kadang-kadang kita tak boleh nak faham. Betul ya? Berapa ramai orang bijak yang genius tak boleh faham diri dia sendiri. Apatah lagi dia duduk sibuk nak faham orang lain. Akhir sekali dia cakap, I tak faham lah dengan you. Yalah, memanglah you sendiri pun you tak faham diri you. Sebab tu you tak faham I. Betul ya? Betul. Kalau dia faham diri dia akan faham kita. Tapi kerana dia tak faham diri dia tak akan faham kita. Siapa diri dia? Manusia yang serba kelemahan. Maka kalau dia sebagai seorang manusia yang serba kelemahan, kenapa dia tak boleh menerima kelemahan orang lain? Kalau dia sendiri itu pelupa, kenapa tak boleh menerima lupa orang lain? I tak boleh terima you lupa. Kan? Kenapa you buat macam ni?
I lupa. I tak boleh terima. Kenapa you boleh lupa? Kan I dah pesan 6 kali. Tak kira lah 6 kali pun dah lupa. Bukan you dulu I pesan 7 kali lupa. Boleh ke? Kalau dia faham diri dia akan memahami orang lain. Kalau dia tak faham diri dia tak akan faham orang lain. Sebab tu seorang suami akan faham isteri dia, seorang isteri akan faham suami dia kalau dia faham diri dia sendiri. Manusia yang serba kekurangan. Betul ya? Diri dia serba kekurangan, tiba-tiba dia mencari kesempurnaan pada diri orang lain. Sempurnakan diri sendiri dulu baru mencari kesempurnaan pada diri orang lain. Betul? Okey, alhamdulillah. Itu yang saya kata tadi, cepat faham. Okey ya. Jadi semoga Allah yang memberi faham. Bukan ustaz bagi faham, bukan kita yang boleh faham. Ya, kerana berapa banyak benda yang kita tak faham-faham. Maka moga-moga Allah bagi kita faham. Dan penghayatan. Penghayatan ni dalam bahasa Malaysia, saya sendiri pun wallahu alam lah. Sebab hayah ni bahasa Arab hidup. Ya, bukan setakat Allah bagi kita faham, Allah bagi kita hidup dengan benda itu. Itu maknanya penghayatan. Kalau kembali pada bahasa Arab. Tapi kalau penghayatan dalam bahasa Melayunya, dipanggil apa? Renung. Dan hayati. Ya, apa makna hayati? Orang perempuan yang nama Hayati. Hayati itu maknanya hidupku. Ya. Hidup saya. Maka siapa nak kahwin dengan saya kena hidup dengan saya. Itu hayati, boleh ya? Hayati dan menghayati. Tapi kalau bahasa Arab, hayah itu hidup. Maka bukan setakat kita faham dan kita hidup dengan apa yang kita faham itu. Tapi berapa ramai manusia yang dia faham tapi dia tak hidup dengan apa yang dia faham. Dia faham tak dia nak masuk syurga? Faham tak? Kenapa nak masuk syurga? Yalah, kalau tak masuk syurga, masuk neraka. Kau baru faham pagi ni. Maka hiduplah dengan kefahaman itu. Macam mana hidup dengan fahaman untuk masuk syurga? Jangan lagi mengumpat. Jangan lagi rasa bangga diri. Jangan lagi pandang orang lain hina. Jangan lagi rasa diri itu hebat. Maka hormatlah orang lain. Hormat diri sendiri dan hormat orang lain. Muliakan diri sendiri, muliakan orang lain. Dan berinteraksi sepenuhnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya? Baik, semoga Allah. Banyaklah pula saya hurai di sini. Saya ni cuba kawal diri tak nak hurai panjang-panjang. Rugi masa. Betul. Ya, rugi masa tuan-tuan dan puan-puan. Tambah-tambah nak cerita sana, cerita sini. Kalau nak cerita memang banyak. Ya, tak habis-habis cerita. Ni cerita apa pula ni? Cerita apa? Cerita mak kilau kan? Tak tahu? Baru seminggu tayangan 20 berapa juta? 23. Kemudian banyaklah dapat video itu. Ya, kejap-kejap nak bersilat. Habis semua nak bersilat sekarang ni. Nak bersilat. Itulah cerita. Dah pergi belum? Dah. Alhamdulillah. Tu belum lagi. Tak apalah. Saya buat masa sekarang ni kan, alhamdulillah. Setakat ni saya tak pernah masuk panggung wayang. Tak pernah setakat ni. Ya, harap-harap saya pun tak masuk juga. Sekarang ni. Tengok ikut ni lah. Tengok ni lah. Nanti keluar kat TV je lah. 2 tahun lagi. Tapi sekarang cepat. Cepat sekarang ni. Okeylah, setakat tu dahulu insya-Allah ya. Kalau nak cerita memang banyak cerita, tapi masa kita habis. Jadi seterusnya mendapat anugerahnya untuk mencapai tahap kehambaan yang diredainya. Baik, salah satu daripada perkara yang kemuncak dalam hidup kita ialah menyempurnakan kehambaan diri kepada Allah. Ya. Kemuncak hidup kita ni, kita sempurnakan kehambaan diri kepada Allah sehingga Allah redha dengan kita. Sebab tu kata Syekh saya, kita ni, kita nak apa? Allah akan bagi. Kalau jujur kita nak apa yang kita nak, Allah akan bagi. Contoh kita nak apa? Kita nak jutawan. Allah bagi kalau betul-betul kita nak. Tapi kena duduk landasan dia lah kan. Dia nak jadi jutawan, bangun pukul 11 pagi, tak payahlah. Kan? Tidur pukul apa? Pukul 8 dah tidur. Bangun pukul apa? Bangun pukul 12 tengah hari. Tak payahlah yang tu. Ya, lupakan. Dia kena ada landasan dia kan. Ada kaedah, ada cara dia kan. Tapi kalau kita nak dan kita ikut cara, Allah akan bagi. Contoh kita nak jadi apa dulu? Nak jadi cikgu, Allah bagi. Nak jadi engineer, Allah bagi. Nak jadi lawyer, Allah bagi. Nak jadi ustaz, Allah bagi. Sebab apa? Sebab Allah nak kita satu je. Allah nak kita satu je. Kalau kita nak banyak, nak apa pun boleh. Tapi Allah nak kita satu je, jadi hamba Allah. Satu je Allah nak daripada kita. Aku tak nak banyak daripada kamu, wahai manusia. Kamu jadi hamba kepada aku, kata Allah. Tetapi bila mana kamu jadi hamba kepada aku akan bagi segala-galanya. Salah satunya aku akan bagi syurga. Ni salah satu je syurga ni. Ya.
Kerana syurga yang sebenarnya bukan tempat. Betul? Boleh? Ke puan-puan faham syurga tu tempat? Syurga tu di sini ni. Sebab tu berapa ramai orang yang hidup dengan seorang yang dia cintai. Itulah syurga bagi dia. Kan? Sebab tu kalau kita tanya hidup kita ni mana yang paling indah? Di saat kita duduk dengan ibu dan ayah kita dulu. Walaupun susah nak makan, ya, tidur pun gitu-gitu je lah. Ya, lampu minyak tanah kan. Tapi kalau kita fikir balik, itulah saat yang paling indah dalam perjalanan hidup kita. Sekarang walaupun dah senang kan, dah senang segala benda, nak makan pun boleh, nak pergi ke mana pun boleh pergi, tapi akan sampai satu masa kita terkena kalaulah mak masih ada. Kerana syurga kita sebenarnya pada ibu dan ayah kita. Gitulah. Betul? Tak ada syurga lain. Saya dengan suami saya, ya, tak. Dengan suami kadang-kadang syurga, kadang-kadang neraka. Betul. Minta maaf kenyataan saya ni kalau salah. Sama juga kita kan. Kita kata dengan isteri syurga. Tak. Tapi alhamdulillah kita ni alhamdulillah syurga dah kan. Tapi di luar sana, cuba tengok di luar sana. Betul. Di luar sana. Setelah dia berpisah, dia kata alhamdulillah baru dia merasai syurga sebenar-benarnya. Pelik. Tak boleh setakat tu dahulu insya-Allah ya. Jadi apakah syurga sebenarnya? Di saat kita menjadi hamba kepada Allah dan Allah redha dengan kita. Itulah syurga. Sebab tu orang-orang sufi ni, orang-orang yang telah mengenal Allah, saat yang paling indah hidup mereka dengan Allah, saat yang paling indah mereka ni bila mana mereka bersama dengan Allah dalam solat, dalam baca Quran. Sebab apakah nikmat yang paling besar di syurga nanti? Apabila melihat Allah, lenyap segala yang lain. Itu sebenarnya. Jadi kita ni sebenarnya ada orang telah berada di syurga sebelum masuk syurga yang apa? Material, syurga benda tu. Ya, kerana syurga sebenarnya di sini, kebahagiaan, ketenangan, kelapangan. Betul ya? Gitulah. Apa yang kurang dan salah dalam khidmat okeylah, habislah di situ. Dia kata apa yang kurang dan salah dalam khidmat Al-Faqih pada risalah yang sangat agung ini, semoga Allah mengampuni diri yang penuh hina ini, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa pada penyusun. Baik, muka surat 11 tak adalah muka surat 11. Muka surat 11 ni saya tuan-tuan dan puan-puan baca sendirilah insya-Allah ya. 11 dengan 12 tu. Walaupun penting kita baca kerana inilah pengarang Syekh Imam Arsalan Ad-Dimashqi, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh baca sendiri insya-Allah. Muka surat 13. Okey, muka surat 13 kita baca sikit insya-Allah. Risalah ini, kenapa dia nama risalah tak nama kitab? Sebab dia buku kecil. Ya, buku kecil. Ya, kalau kitab dia buku besar. Itu kitab. Apa makna kitab? Al-Jam'u. Kitab tu maknanya Al-Jam'u, menghimpunkan banyak perkara dalam tu. Tapi dalam buku ni dia menghimpunkan tak banyak. Dia kalam-kalam yang ringkas tapi dalam perbahasan dia, maka disebut risalah. Risalah pada asal maknanya ialah surat. Sekadar surat-surat yang ditulis untuk disampaikan kepada anak-anak muridnya. Baik, risalah ini berkaitan dengan penyempurnaan iman dan amal. Kita akan bahaskan dari sudut menyempurnakan iman kita kepada Allah dan amal kita kepada Allah, serta pemurnian tauhid. Yang memurnikan tauhid kita dengan sebenar-benarnya, ya, dengan sesuci-sucinya, setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana berapa ramai manusia mendakwa dirinya bertauhid kepada Allah, dalam diam-diam dia mensyirikkan Allah. Salah satu contohnya ialah dia riak. Dalam solat, usolli fardhu maghrib, usolli fardhu subhi lillahi taala. Ya, awal-awal lagi dia cakap kan. Kemudian dia buat perjanjian pula dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kemudian dia baca pula dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau wahai Allah. Tiba-tiba dalam masa yang sama dia tunjuk kat pak imam solat dia. Dia tunjuk kat orang solat dia. Itu apa tu? Syirik. Kerana apa? Kerana dia membahagi-bahagikan ibadah itu untuk ditunjuk-tunjuk kepada selain Allah. Riak dalam bahasa umumnya, tapi bahasa halusnya ialah syirik kecil. Ya. Apa tujuan dia nak tunjuk kat orang solat dia? Bagus sangat kan solat dia?
Banyak sangat kadar solat dia. Macam contoh orang baca Quran, kemudian dia nak tunjuk kat orang dia baca Quran. Merdu sangat ke suara dia nak tunjuk kat orang. Kemudian dah berapa banyak dia baca Quran? 1 juzuk satu hari. Kalau dia nak tunjuk pada orang 1 juzuk satu hari dia baca, orang lain dah baca 3 juzuk satu hari. Buat malu je. Yang 3 juzuk ni nak tunjuk kat orang lain 5 juzuk satu hari. Dan ada orang satu hari dia khatam Quran. Saya alhamdulillah hebat juga saya ni 10 juzuk satu hari ustaz. Ya ke hebat? Orang lain dah khatam dah satu hari. Pernah khatam satu hari? Dulu ada seorang ustaz selalu dia buat di Masjid Hidayah. Seksyen 18 tak silap saya. Dia mula pagi, berhentilah. Zuhur berhenti sekejap makan, solat, kemudian teruskan lagi. Tapi dia yang baca. Sebab dia hafiz, dia baca. Kita duduk ramai-ramai depan ni, kita ikut je lah dia baca. Alhamdulillah. Kita ikut dia baca tu pun, alhamdulillah. Ya, kita baca dalam hati kadang-kadang, kita ikut dengan lisan. Kalau penat baca ikut dalam hati, alhamdulillah. Lepas isyak berhenti, kemudian lebih kurang dalam pukul sambung balik sekejap dalam pukul 10, khatam satu hari. Dia tu boleh baca tu, dia tu ustaz tu boleh baca, dia baca. Maknanya kalau kita nak tunjuk kat orang kita 10 juzuk satu hari, 20 juzuk satu hari, orang lain khatam tiap-tiap hari. Apa kita nak tunjuk? Buat malu je kita dengan Allah. Ya, kalau kita boleh khatam. Dan ada orang 3 kali satu hari dia khatam. Tapi yang ni kalau kita cerita ada orang tak percaya. Jadi kadang-kadang susah juga ya, nak percaya tak nak percaya sudah. Itu benda tu tak ada masalah apa pun. Baca orang duk petikai. Ya ke Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali bulan Ramadan. Ya. Dia kadang-kadang hidup ni dia ada karamah. Yang tu yang kita tak boleh mampu untuk kita capai. Apa makna karamah? Kemuliaan dalam sudut bahasa mudah. Walaupun karamah ni maknanya khariqul adah. Ada benda yang berlaku, dia mencari adat. Kalau kita fikir dengan logik akal, memang tak logik lah. Tapi ada benda-benda dia mencari adat. Berlaku kepada siapa? Berlaku kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, itu namanya mukjizat. Kalau berlaku kepada para wali, itu adalah karamah. Yang ni dah kita faham dah kan? Karamah. Kalau berlaku kepada kita ni kadang-kadang jarang-jarang sekali. Tahu tak pernah dikejar. Kita duduk berjalan, anjing kejar. Pernah? Kemudian kita pun lompat longkang tu. Lagi-lagi lompat longkang. Kita pergi pagi esok kita tengok, iya ke aku lompat? Longkang ni ke aku lompat semalam? Kau rasa kau lompat macam lompat parit dia kan? Tapi tengok-tengok, ya Allah, cuba lompat lagi sekali confirm jatuh. Tapi kenapa ketika itu lepas? Ya, lepas. Dipanggil ada nusrah atau ma'unah, adalah bahasa-bahasa. Banyak juga bahasa-bahasa yang istilah-istilah untuk kita yang Allah bantu saat-saat tertentu. Jadi kenapa 60 kali dalam satu bulan Ramadan? Itu karamah yang Allah bagi kepada seorang ulama, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Macam orang duk petikai kan, satu malam 1000 rakaat tu kan, itu karamah. Kalau kita buat, tak boleh. Bukan kita, itu kekasih-kekasih Allah. Contohnya ada kekasih-kekasih Allah yang Allah tidurkan berapa ratus tahun dalam gua. Boleh logik ke tidur. Cuba tidur 9 jam. Cuba tidur 12 jam. Cuba tidur 24 jam. Kita pun fikir dengan akal kita, mana boleh tidur 24 jam? Kalau bangun rasa-rasa kalau kita tidur 24 jam, cuba tidur, cuba ya. Kau dah pernah dah? Saya bukan cuba, dah pernah ustaz. Ya, dah pernah. Ya, saya ada pernah kawan saya di Mesir dulu. 2 hari dia tidur. Tapi dia bangun solat, dia makan, dia tidur. Dia bangun solat, makan, tidur. Lepas tu dia tanya kita keluar masuk balik tidur. Keluar pergi mana-mana kuliah balik tidur lagi. Ya, kemudian dia tanya, hari apa hari ni ya? Hari Rabu. Ya ke? Iyalah. Ya ke hari Rabu, dia kata. Iyalah. Bukan aku tidur hari Isnin. Memang tidur hari Isnin. Tapi dia bukan sakit. Wallahualam, mungkin dia tension ke apa, dia tertekan ke apa, wallahualam, kita pun tak tahu. Kita pun tak kejutkan dia sebab dia nak tidur, biarkanlah. Ya. Tapi lepas dia bangun tu dia pening lah kan. Pening. Ya ke? Hari Rabu? Iyalah. Bukan Isnin. Isnin apa? Hantar tidur hari Isnin. Dia pun termenung. Apa maknanya? Kebingungan. Kalau dia tidur 300 hari,
kegilaan jadinya. Macam mana kalau 300 tahun? Tapi ada tak orang tidur? Ada. Siapa mereka? Kekasih-kekasih Allah. Siapa yang kawal tidur mereka? Allah. Sama lah yang lain tu. Kita susah nak faham. Bukan kita. Kita ni siapa? Kita ni subhanallah 20 rakaat pun jadi 8. Lepas tu nak sembang 1000, lepas tu tak percaya. Memang tak percaya dah sebab kita dah macam tu. Ya, kau usah orang boleh khatam satu hari Quran. Saya baca 1 juzuk pun dah benar. Memang kita macam tu. Perangai kita daripada dulu sampai sekarang. Kita tu saya dengan tuan-tuan puan-puan sama lah kita kan. Itu lain. Memang kita macam tu. Bangun malam sebulan sekali. Orang lain tiap-tiap malam bangun. Kita buat, yo kau boleh bangun tiap-tiap malam. Tak penat ke? Memang dia dah biasa macam tu. Dan Allah bagi anugerah pada dia sebab dia nak benda tu. Okey, dah selesai insyaAllah ya. Ni baru latar belakang. Tadi pendahuluan. Jadi nak sempurnakan. Okey. Oleh itu tak saya tertinggal. Bahkan inilah tema perbahasan ilmu tasawuf itu sendiri. Jadi salah satu kunci perbahasan ilmu tasawuf ialah penyempurnaan iman dan amal serta pemurnian tauhid. Oleh itu kalimah-kalimah yang digunakan merujuk kepada tahap tertinggi dan kesempurnaannya seperti kalimah iman merujuk kepada kesempurnaan iman. Ya. Kalau perbahasan dalam kitab kita ni, kalau dia tulis iman, bukan iman dengan bahas yang kita biasa duk cakap tu, tetapi menyempurnakan keimanan itu. Tauhid menyempurnakan ketauhidan. Merujuk kepada kemurnian tauhid. Ya, ketulusan tauhid. Saya sebut lagi sekali yang kita sebut tadi ya. Tauhid yang iman, tauhid, amal, ibadah yang paling sempurna di saat kita melakukannya dengan rasa cinta kepada Allah. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling tinggi dan sempurna pada kejadiannya, pada akhlaknya, pada hatinya, pada jiwanya, pada segala-galanya, kerana dia adalah kecintaan Allah. Maka cinta ini menyempurnakan sesuatu. Ya. Habis saya ni ustaz, cinta-cinta tak sempurna juga, itu bukan cinta yang kita duk cakap tu. Ya. Saya pernah sebut banyak kali di sini, ya, mengatakan bahawa cinta ni dia tidak akan ada benci selepasnya. Cinta adalah cinta. Tak akan cinta disusuli dengan benci. Dulu I cinta kat you, sekarang I dah benci. Itu bukan cinta dulu. Bukan. Habis apa? Bagilah nama apa pun. Kita tak nak masuk campur. Betul saya cakap. Kerana cinta tak akan ada benci. Mana mungkin kita mencintai setelah itu kita membenci. Cinta apa yang kita lafazkan dahulu sekarang sudah benci? Cinta apa? Cinta yang bohong, bukan cinta. Gitulah. Allah. Jadi saya ulang lagi sekali, iman yang sempurna, tauhid yang sempurna, amal ibadah yang sempurna apabila dia lahir daripada rasa cinta kepada Allah. Dan kenapa kita tidak mencintai Allah? Sedangkan dia yang mencipta kita. Dia yang menjaga kita. Dia begitu lembut berurusan dan berinteraksi dengan kita. Kita ni cuba fikir betul-betul. Kita ni dengan perangai yang ada ni kan. Dengan perangai yang ada ni. Kalau orang lain lah, ya, kalau kita ada kuasa terhadap orang lain, dia buat perangai macam-macam dah. Rasanya kita dah tak ada apa dah dengan dia. Kita putuskan hubungan dengan dia. Ya, dia sakitkan hati kita, dia tipu kita, dia hina kita, dia kelentung kita kat belakang, dia tikam belakang, macam-macam. Kita pun tahu semua sekali. Agak-agak nak berinteraksi lagi dengan dia. Nak anggap lagi dia kawan. Tak ada dah. Allah, apa kita tak buat pada Allah? Tapi Allah masih lagi ingin kita jadi hamba kepadanya. Dan dia masih meneruskan nikmat dia kepada kita. Nikmat berkelip, nikmat bercakap, nikmat berjalan, nikmat makan. Subhanallah. Sampai sekarang tak habis-habis lagi. Ada rasa nak berhenti makan? Ada rasa nak berhenti bercakap? Ada rasa nak berhenti tidur? Kita tidur macam biasa Allah bagi. Kita makan macam biasa. Kita berjalan macam biasa. Kita bercakap macam biasa. Tapi dengan perangai kita ni kan, subhanallah. Kalau kita buat kat orang, perangai kita ni kita buat kat orang, lama dah orang tinggalkan kita. Allah ada dia nak tinggalkan kita? Tak. Dia tetap mengambil kita untuk kembali kepadanya. Ya. Wa ilaihi turja'un. Kepadanya kamu akan dikembalikan. Allah tetap, apa makna dikembalikan? Allah masih nak menerima kita di akhirat. Dan dia masih,
mengharapkan kita bertaubat kepadanya untuk dia bawa kita ke syurga. Itu Allah. Kalau inilah Allah, kenapa kita tidak mencintai Allah? Kenapa? Apa masalah kita sebenarnya? Mungkin kita tak cukup faham. Siapakah yang benar-benar baik kepada kita? Siapa yang benar-benar jujur dengan kita? Siapa benar-benar yang menyayangi kita? Siapa? Allah. Yang mengajarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh insya-Allah ya. Buku ni sedap kita baca. Dia akan membawa hati dan jiwa kita makin dekat dengan Allah. Ya, moga-moga Allah bagi kepada saya kemampuan dan kepada kita ya untuk kita faham dan kita merasai, bukan sekadar faham dengan akal, tapi faham dengan rasa hati kita yang tulus, yang bersih, yang suci, yang murni, insya-Allah. Baik, begitu juga kalimah lawannya seperti kufur. Maka ianya merujuk kepada kufur nikmat atau kufur dun. Kufur yang di bawah tahap keluar agama. Ya, kufur yang kita bincang dalam ni bukan kufur akidah yang terkeluar kita daripada agama, tapi kufur nikmat. Ya, kufur nikmat. Ya, kita kalau boleh dengan Allah, jangan pernah sekali-kali termasuk dalam batas kufur nikmat. Baik, perbahasan risalah berkaitan dengan peringkat-peringkat para hamba yang beribadah kepadanya. Kita akan belajar juga nanti, kita akan bahas secara detail kemudian nanti, ialah bagaimana peringkat para hamba yang beribadah kepada Allah. Kita rasa kita dah beribadah pada Allah, tapi duk tahap mana kita ni? Sebab tu ada orang dia baca apa, kitab Minhajul Abidin. Dah baca dah kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin ni Imam Ghazali mengajar kita bagaimana tahap-tahap ataupun dia panggil halangan-halangan yang kita nak capai. Ada 7 halangan yang kita nak layakkan diri kita sebagai Al-Abidin, orang yang benar-benar beribadah kepada Allah. Kita rasa kita dah ibadah pada Allah, tapi rupanya kita belum diistilahkan ahlul ibadah. Ya. Contoh, kita kata kita ni dah ahli Quran tak? Orang yang digelar ahli Quran, dia akan baca 1 juzuk satu hari. Itu satu pandangannya. Ya, kalau dia tak baca Quran 1 juzuk satu hari, dia tak akan tersenarai sebagai ahli Al-Quran. Habis ahli apa? Ahli persatuan je lah. Apa-apa sekalipun. Dan apa tujuannya? Apa matlamatnya nak jadi ahli Quran? Subhanallah, kan Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata ahlul Quran ahlullah. Ahli Al-Quran itu adalah ahli Allah. Ada lagi di akhir tu wa khassatuh, dan ahli yang paling istimewa di sisi Allah. Kita pun payah nak terjemah ahli Allah ni kan. Ahli Allah, orang-orang yang dekat sangat dengan Allah, yang dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Okey ya. Kita ada 5 minit lagi. Kita lebih kurang ya. Ada 5 minit lagi. Allah. Jadi saya ulang lagi sekali, di situ kita akan belajar juga dalam ni bagaimana kita nak bawa diri kita mengangkat kedudukan dalam kita beribadah kepada Allah. Ada peringkat yang paling rendah, iaitu peringkat hamba yang beribadah kepada Allah untuk mendapatkan balasan dan ganjaran. Bukan salah nak dapat syurga, nak dapat pahala, tak salah, tak pernah salah sekalipun. Dan memang kita nak, dalam hati sesiapa pun nak. Tapi dia panggil ibadah seorang hamba yang paling rendah. Kedudukan dia, maqam dia. Kerana apa? Kalau syekh saya diajar begini, kerana kita berurusan dengan Allah itu seumpama kita berurusan dengan manusia dalam bisnes. Kan kalau kita ada rakan bisnes, kita berurusan dengan dia untuk apa? Adakah semata-mata nak jumpa dia? Tak. Ada sesuatu yang kita nak daripada dia, dia nak daripada kita. Jujur tak urusan itu? Mungkin jujur, mungkin tidak. Tapi yang majoritinya tidak lah kan. Sebab kalau tak ada bisnes, tak akan bertemu. Ya, kalau tak ada urusan, tak akan berbincang. Tak akan tolong-menolong. Habis tolong-menolong tu sebab apa? Bantu-membantu sebab apa? Tanya khabar tu sebab, kan ada orang kan dia tanya khabar. Apa khabar hari ni? Iyalah tu kan. Adalah tu, ya. Sehat ke tak? Sehat. Ada produk baru tak? Itu tu. Boleh tak boleh? Boleh. Salah tak salah? Tak salah. Tapi urusan itu adalah urusan yang paling rendah. Kenapa? Ada kepentingan. Macam kita lah, kalau kawan tu dia jarang telefon kita. Kalau dia telefon tu, adalah tu. Kita pun, hati kita pun dah rasa apa? Dia pun tengok nombor. Adalah tu.
Kita tak angkat lagi. Tak angkat lagi kan. Tapi kalau kawan yang memang dia jujur, dia telefon kita bukan kerana apa, memang kerana dia rindu kat kita, dia sayang kat kita, dia memang dia sahabat kita yang itu, dia tak ada apa-apa. Ya, kita tengok, seronok kita tengok tu, tak angkat lagi. Tengok nombor dia naik grup itu, dah seronok dah. Alhamdulillah. Dia rindunya ai kat you, lama you tak telefon. Padahal semalam dah telefon. Betul, maknanya kerinduan itu. Alah kita dengan Allah, subhanallah. Bukan semalam dah solat dah semalam. Dah. Tapi nak solat lagi, rasa nak. Semalam dah baca Quran. Nak baca Quran. Semalam dah doa dah. Tapi nak doa lagi, seronok doa. Doa ni adalah interaksi kita dengan Allah. Kita tahu Allah ni, Allah Ta'ala ni, kalau tak doa pun, dia bagi tak? Bagi. Kalau tak minta pun dia beri tak? Dia beri. Berapa banyak benda yang kita tak minta dia bagi. Perempuan minta tak berkelit tiap-tiap hari. Ya Allah, pagi ni aku nak bangun, ya Allah pastikan aku berkelit ya. Ya Allah, pagi ni aku nak bangun, ya Allah pastikan telinga aku mendengar ya. Ya Allah, aku nak bangun pagi ni, ya Allah pastikan mulut aku ni boleh bercakap ya. Ada minta. Bercakap ni ingat biasa ke? Kalau satu pagi kita bangun pergi ke kedai nak beli nasi lemak pun, nak apa tuan? Bila bisu ni? Baru pagi tadi bisu. Subhanallah, rasa menangis kita. Sekadar nak beli nasi lemak tak apa lagi. Tapi kalau ambil Quran tiba-tiba tak keluar suara, tak menangis kita. Tiba-tiba telinga kita tak dengar. Orang azan tak dengar. Kita pun tanya, dah azan? Dah. Kenapa tak dengar? Bukan masalah azan, masalah telinga. Betul. Ya, tiba-tiba bangun-bangun terbeliak. Ada minta tak? Tak minta. Allah bagi tak? Allah bagi. Berapa banyak? Kita sendiri pun tak tahu berapa banyak. Murah tak Allah? Murahnya Allah. Kenapa tak boleh cinta Allah? Ada orang lelaki bagi batu je kat kita dulu. Batu yang diukir nama kita. Kita cinta sampai sekarang. Padahal banyak tu. Pergi kat sungai. Banyak batu ya. Ada orang dulu dia ingat dia bagi kat kita apa? Dia bagi kat kita kayu. Ingat tak kayu yang kitchen ke apa? Kayu tulis nama kita. Ya. Oh, kita simpan sampai sekarang kan? Padahal kayu tu berlambak kat belakang rumah tu. Kayu apa? Kayu getah. Subhanallah. Allah bagi pada kita subhanallah dengan berkelit bercakap. Seluruh hidup ini dia, daripada dia. Suami itu pun dia yang bagi, isteri pun dia yang bagi, anak itu dia yang bagi, mak ayah itu dia yang bagi, harta yang ada segalanya dia bagi. Kenapa kita lalai dari dia? Sebenarnya Allah sentiasa setiap saat dengan kita. Gitulah. Jadi kalaulah kita beribadah pada Allah sekadar nak syurga dia, rendah nilai kita. Macam kita suami lah kan. Akhir sekali isteri kita kata, I nak cakap kat you ni, dah 40 tahun kita kahwin. Sebenarnya I nak cakap kat you, I nak kat you ni bukan nak kat you sangat sebenarnya. Dah 40 tahun baru you nak cakap kat I. Habis you nak apa dulu? Sebab I tengok you kereta you besar, rumah you besar, pangkat you besar. Itu je I nak. Apa kita rasa suami? Betul ke ni? Ya, betul. Lillahi ta'ala. Sudah, dia bersumpah lagi. Lillahi ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kita pun akan, mungkin kita menitiskan air mata. Oh, sanggup macam tu ya. I dah bagi seluruh hidup I pada you, tiba-tiba you nak itu aja. Tak apalah, you ambil lah, I bawa diri je lah. Ya. Sama juga kalau suami cakap kat kita macam tu. Sebenarnya I kahwin dengan you dulu bukan nak kat you sangat. I dah ada kekasih I yang lain. Tapi kenapa kahwin kat you? Sebab you banyak tanah lah. You kan anak tunggal. Ada yang macam tu. Ya, dia nak pada suami, bukan nak pada suami sangat. Tapi kalau kita tahu, kita akan rasa kecil hati, kita akan rasa kecewa. Begitulah Allah. Allah bagi kita kepada segala-galanya. Tiba-tiba kita solat kerana apa? Kerana syurga. Kerana ganjaran. Salah tak? Tak salah sebenarnya. Tapi biarlah kita angkat sedikit maqam kita. Boleh faham nak cakap macam mana dalam bahasa mudah ya? Alah, janganlah duduk tahap ni. Boleh kalau duduk tahap ni pun boleh. Alah, pergilah ke depan sedikit. Bawalah diri ke depan. Majulah ke depan sikit kan. Kena duduk belakang aja. Lepas ni duduk depan ya. Maju ke depan. Datanglah ke depan ni. Tempat dah ada kat depan ni kan.
Daripada duduk belah kiri pula tu. Contohnya. Contoh datanglah ke depan. Tak ada. Saya bantu-bantu akak je lah. Tapi Tuan Haji ada belah sini ni. Okey, boleh insya-Allah ya. Maka hamba ini jika tidak dijanjikan balasan, dia tidak akan beramal. Itu ada setengahnya. Baik, peringkat yang tinggi pula ialah ini yang kita nak. Seorang hamba yang beribadah kepada Allah kerana kesetiaannya kepada Tuhan yang telah menciptanya untuk dia menyembahnya. Ini adalah seorang hamba yang setia setelah mengenalinya. Tuan-tuan dan puan-puan, bab ni tak payah saya hurai panjang. Nilai dalam hubungan ni yang paling mahal adalah kesetiaan, betul ya? Nilai yang paling amat bernilai dalam hubungan. Kita berhubung dengan Allah sebagai seorang hamba, dia berhubung dengan kita sebagai Tuhan yang mencipta kita. Apa yang dia nak? Setia. Dan setia ni dia lahir daripada apa? Daripada cinta yang benar. Ya, cinta yang sejati, cinta yang benar. Ya, kalau cinta tak benar, dia tak akan setia. Jadi yang tak setia tu lelaki-lelaki yang tak setia, ya, perempuan-perempuan tak setia. Kenapa? Kerana cintanya bukan cinta yang setia, cinta yang benar. Jadi itulah kita dengan Allah. Di situlah nilai diri kita dengan Allah. Kemuncak peringkat tersebut adalah dia mengecapi cinta Allah ya, kepadanya. Dan cintanya kepada Allah. Ini yang kita nak sebut. Dengan anugerah dan pimpinan Allah kepadanya, ini adalah tahap kecintaan dan dalam kehambaan. Itulah yang kita belajar cinta ni, cinta dalam kehambaan diri kita kepada Allah. Muka surat 14. Lepas pada ni kita tak payah baca lagi lah. Maka risalah ini menjelaskan tentang perjalanan-perjalanan daripada tahap kehambaan semata-mata melakukan kerana perintah, janji ganjaran dan ancaman kepada melakukan ketaatan dan ibadah dengan penyaksian kecintaan di sebalik kehambaan. Jadi risalah yang akan kita belajar ni adalah sebuah perjalanan diri kita sebagai seorang hamba yang melakukan segala perintah, yang melakukan sesuatu hanya kerana perintah. Ya, melakukan sesuatu hanya kerana janji ganjaran. Meninggalkan sesuatu kerana apa? Kerana diancam oleh azab dan neraka. Jangan kita duduk di tahap itu. Jangan kita duduk tahap itu. Sebaliknya, kenapa kita solat? Kenapa kita sembahyang? Kenapa kita baca Quran? Kenapa kita bangun malam? Kerana menyaksikan ataupun menzahirkan penyaksian betapa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang orang bicara tentang cinta Allah ni, kecuali kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang sufi. Ulama sufi ni ulama yang tulus hati dia. Biasanya kita belajar tentang pahala, contoh fadilat. Ya tak? Orang tabligh tak salah, minta maaf ya. Ya, kadang-kadang kita sebut tu bukan nak merendahkan, tidak sekali-sekali. Ya, tapi biasanya orang tabligh ni dia menggalakkan pengikut dia dengan fadail. Betul kan? Salah tak? Tak salah. Sebab benda fadail ni benda ada dalil. Dia dalam Islam ni ataupun dalam pengajian kita ni dia ada khasiat. Dia ada fadilat. Khasiat dia tak ada dalil. Ya, tongkat Ali ada dalil. Minumlah tongkat Ali, insya-Allah dia jadi kuat. Dalilnya suratul Baqarah. Ya, tak ada. Ayat yang keberapa tak ada. Itu khasiat. Percayalah, tak percaya sudahlah, sebab tak ada dalil. Tapi kalau nak tahu, minum aja lah. Tapi orang semua cakap, ya kalau makan nasi kenyang kan? Semua orang cakap gitu. Ada dalil. Sebab tu jangan semua benda minta dalil. Nampak tak cerdik gitu. Ada benda tak perlu ada dalil. Ya. Baik, yang kedua dia panggil fadilat. Fadilat ada dalil. Dan fadilat ni biasanya daripada hadis-hadis yang dhaif pun boleh diguna pakai sebab dia fadilat. Boleh tak kita buat sesuatu sebab fadilat? Kenapa nak puasa 6? Fadilatnya. Kenapa nak puasa apa? Ni 10 apa ni? Sebab ada. Kenapa nak bangun malam? Sebab fadilat qiyamul lail. Kenapa puasa Isnin Khamis? Sebab fadilatnya sihat dan sebagainya. Bolehlah, itu fadilat. Tapi kita ni, kalau boleh kita pergi selangkah ke depan. Kenapa kita puasa Isnin Khamis? Sebab kecintaan kita kepada Allah. Boleh? Bukan mudah sebenarnya. Kerana cinta tu di sini. Di sini tu perasaan. Perasaan tak boleh dibuat-buat. Dan Allah tahu kita buat rasa-rasa ataupun memang kita betul-betul rasa. Okeylah ya, insya-Allah ya. Dah habis dah masa ni.
Ia merupakan perjalanan menuju kesempurnaan iman dan kemurnian tauhid dalam ibadah dan kehambaan seorang hamba. Inilah tahap generasi awal. Inilah yang awal-awal dulu yang disebut salafus salih. Orang-orang soleh yang terdahulu, terutamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang dijamin syurga seperti khulafa ar-rasyidin. Mereka yang berada pada tahap ni lah sebenarnya yang kalau kita kenapa mereka dijamin syurga? Kerana mereka beribadah dengan cinta mereka kepada Allah, maka Allah mencintai mereka. Maka dengan cinta Allah itulah Allah bagi segala-gala kepada mereka, sampai 8 syurga Allah bagi. Macam dah banyak kali cerita kan, ada 3 orang tu, dia dah nak pencen, raja panggil dia. Ya, si A ni tanya, kamu nak apa? Dia kata nak tanah, raja bagilah tanah. Yang si B ni nak apa? Nak harta, raja bagilah harta. Yang si C ni dia bijak. Dia kata, betul ke tuanku nak bagi kat saya ni? Ya betul, minta ajalah, kan aku dah bagi tahu pada kamu, minta apa saja yang kamu nak. Saya nak tuanku, dia kata. Tengok dia bijak. Ni benda biasa lah ni. Saya nak tuanku. Tuanku pun yalah dah. Memang dia semua minta nak apa pun. Okeylah. Nak tuanku tak apa. Nak duduk dengan tuanku. Kalau dah duduk dengan tuanku, dengan tanahnya, dengan apa ni, bahkan bukan setakat tanah, rumah apa, istana tu pun dia boleh pergi ke mana-mana dia nak pergi, dia nak masuk dia apa. Tengok bijak tak dia. Biarlah kita jadi hamba yang bijak. Ya, kita duk minta syurga Firdaus, syurga Adnin. Ya Allah, aku ni, ya Allah, kalau masuk syurga Adnin pun okey dah. Syurga As-Salam pun okey dah. Ya. Tak. Ya Allah, aku beribadah kerana aku cinta padamu. Tak kena gaya 88 tu Allah bagi. Kenapa? Kerana kita tak ada kepentingan dengan Allah. Hanyalah Allah dalam tujuan hidup kita. Wallahu alam, ya, selebihnya boleh baca sendirilah ya. Barulah kita mula baca kitab ni. Minggu akan datang, minggu ketiga insya-Allah. Wallahu alam. Ada soalan tak ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.